Baik, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini insya-Allah, iaitu bagi pendidikan. Tadi kita dah tengok jenayat, kita dah tengok sambung pembelajaran pendidikan tafsir dan hadis, ya. Jadi sebelum tu saya nak buat sedikit penjelasan lah. Yang pertama sekali, rujuklah sini, Jannatul Firdaus namanya siapa? Kemudian Jannatul Ma'wa namanya siapa? Jadi saya mak balik semula nama. Jadi kenapa ustaz seorang saja yang mengajar? Sekarang ni ni Ustazah Nur Azli ni sedang bercuti kerana bersalin kan, baru dapat baby hari tu. Jadi saya saja yang akan mengajar dahulu. Walau bagaimanapun tugasan itu berilah kepada cikgu kelas masing-masing supaya cikgu kelas dapat kenal awak. Itu yang paling utama sekali lah. Sekarang ni sebenarnya saya pun tak berapa kenal awak sebab muka pun kita tak berjumpa kan, hanya secara alam maya segini saja. Jadi untuk tidak buang masa, kita hari ni kita sambunglah pendidikan tafsir. Kita bukalah pendidikan tafsir ini. Pendidikan tafsir yang lalu kita dah belajar iaitu mengenai turunnya ayat Quran, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika tu. Mana ayatnya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, sehingga habisnya, iaitu tentang menyeru kepada orang musyrikin dengan keadaan secara hikmah dan kebijaksanaan, bukan dengan kekasaran. Ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu kita lihat di sini, kita besarkan sebab diturunkan sebelumnya dahulu tu, iaitu ayat ini diturunkan sebelum turunnya ayat suci menyuruh memerangi orang musyrikin. Kita baca di sini sebab diturunkan ayat. Imam Jalaluddin As-Sayuti, 1. Kemudian Jalaluddin Al-Mahalli, 2. Menyatakan dalam kitab tafsir Jalalain. Jalalain ni dua jalal. Jadi lain ni, ya nun ni maknanya dua orang. Okey. Ayat ini diturunkan sebelum turunnya ayat perintah memerangi kaum musyrikin berikutan peristiwa syahidnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu dalam medan Uhud. Beliau telah dibunuh dengan sungguh kejam oleh kaum musyrikin. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kejadian itu, baginda bersabda, aku akan bunuh 70 orang daripada kalangan mereka untuk menuntut balasan atas kematianmu, wahai Hamzah. Jadi ayat ini yang tadi kita baca ni, ud'u ila sabili rabbika ni, diturunkan sebelum turunnya ayat, iaitu ayat memerangi orang musyrikin. Ayat perintah untuk memerangi orang musyrikin. Jadi sebelum itu, Sayyidina Hamzah ni, dia sentiasa menjaga Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berdakwah di sekitar Mekah, iaitu 13 tahun pertama tu. Jadi pada ketika mulanya, Sayyidina Hamzah ini menjadi bodyguard lah, iaitu penjaga Nabi Muhammad SAW. Apabila datang Abu Jahal, apabila datang Abu Lahab menentang Nabi Muhammad, Sayyidina Hamzah lah yang membela Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, kerana geram kan, kerana Sayyidina Hamzah ni dapat membunuh Abu Jahal, Abu Jahal pula, Abu Lahab, Abu Lahab. Sayyidina Hamzah dapat membunuh Abu Lahab. Diupahnya seorang supaya dapat membunuh Sayyidina Hamzah ni. Apabila Sayyidina Hamzah ini dibunuh, dia belah dadanya, digigit jantungnya, kemudian diluahkan balik semula. Melihat kejadian itu, Nabi Muhammad SAW berasa geram. Dia rasa nak bunuh saja mereka tu untuk menuntut balasan kematian, ya. Jadi kita lihat tafsir ayat ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW supaya menyeru dan berdakwah kepada kaum kafir Quraisy agar mereka mengikuti agama Islam. Itu nombor 1. Menyeru, berdakwah kepada mereka. Seru dakwah dahulu kepada agama yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana satu-satunya jalan untuk mencapai keridhaan Allah adalah dengan menganuti serta mengamalkan ajaran Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tafsirnya iaitu menuntut Nabi Muhammad menyeru dan berdakwah kepada kaum kafir, itu ya. Baik, sebelum kita lihat sebelah, kita lihat mengenai info tentang peperangan Uhud, yang mana di situ Sayyidina Hamzah mati di situ. Peperangan Uhud ni berlaku pada tahun ketiga Hijrah. Dalam peperangan ini ramai tentera Islam telah gugur syahid, termasuklah bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, Kematiannya kerana dibelah dada, dibunuh dengan tombak, dibaling tombak terkena ke badannya, kemudian dibelah dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambunglah di sini, Ud'u ila sabili rabbika ni, serulah kepada jalan Allah. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar dan diredai oleh Allah di sisi Allah hanyalah Islam sahaja.
Jadi kemudian dia menceritakan dalam sini bagaimana kita hendak berdakwah. Ya, bagaimana kita hendak berdakwah. Pendekatan berdakwah dalam usaha menyeru agama Islam, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan cara berdakwah yang baik ialah satu, dengan cara yang penuh hikmah dan bijaksana. Hikmah ni maknanya berilmu. Hikmah ni maknanya berilmu, bijaksana. Ya. Ba, memberi nasihat yang baik, menarik dan menyentuh jiwa. Nasihat yang baik. Ta, berbahas, berdebat atau menerangkan sesuatu dengan hujah yang tepat, bernas dan berkesan. Ini cara-cara pendekatan dakwah. Kita baca yang sebelah info lagi. Medium dakwah pada masa kini, media sosial. Sosial ni iaitu perantaraan yang ada sekarang ni lah. Seperti contohnya televisyen ataupun pendekatan masyarakat ceramah. Dua, ceramah, kuliah, forum dan sebagainya. Penulisan risalah, buku, majalah dan sebagainya. Aplikasi, alat komunikasi. Ini medium untuk dakwah. Sebelum ni, saya ada buat soalan. Iaitu saya tanya, apakah alat untuk berdakwah? Sebenarnya saya bukan soal yang ini. Alat untuk berdakwah tu sebenarnya yang paling asas sekali, kita tengok sini lah. Serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Nabi Muhammad, dengan hikmah dan kebijaksanaan. Alatnya iaitu hikmah, kebijaksanaan dan berbahas. Itu saja. Untuk alat untuk berdakwah itu je. Alat yang basic. Alat yang asas. Okey. Ini medium ni perantaraan. Perantaraan dakwah. Perantaraan ni sama juga seperti alat juga. Walau bagaimanapun. Okey, kalau jawab ini pun betul. Kalau dijawab depan sini pun adalah betul juga. Saya terima juga dalam buku latihan tu. Baik, kita sambung. Suruhan untuk berdakwah secara bijaksana bukan sahaja ditujukan kepada Rasulullah SAW. Bahkan seluruh umat Islam berkewajipan untuk menjalankan usaha dakwah berpandukan contoh yang ditunjukkan oleh baginda. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahawa petunjuk dan hidayah itu merupakan milik Allah Taala. Rasulullah SAW hanya berkewajipan untuk menyeru dan berdakwah. Tidaklah menjadi satu kesalahan kepada Rasulullah SAW dan begitu juga para pendakwah apabila orang yang diseru itu tidak menuruti nasihat dan petunjuk yang telah diberikan. Kerana Allah Ta'ala jualah yang lebih mengetahui sesiapa daripada kalangan hamba-Nya yang akan terus dalam kesesatan dan siapa pula yang akan mendapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sini ya. Di akhirat kelak, Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas setiap amalan mereka sesuai dengan apa yang mereka telah lakukan di dunia ini. Tugas menyampaikan dakwah merupakan ibadat yang amat dituntut dalam Islam. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 104 berarti, dan adalah ada di antara kamu suatu puak yang menyeru berdakwah kepada kebajikan, iaitu mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Okey, jadi saya tak nak habiskan. Kita ambil semua 3 muka surat saja. Yang pertama, sebab diturunkan ayat, iaitu ayat ini diturunkan disebabkan pada waktu sebelumnya turun ayat peperangan, menyerulah dengan secara baik. Kemudian tafsir ayat ini, apakah suruhan Allah Subhanahu Wa Taala? Suruhan Allah Subhanahu Wa Taala iaitu supaya menyeru dan berdakwah kepada orang kafir. Hukumnya wajib, bukan kepada Nabi saja, kepada kita pun sama juga ya. Kita tak boleh membenci orang bukan Islam sebenarnya. Tak boleh membenci. Kita benci dengan dia, kenapa? Kita cuba berdakwah. Dakwah ni sebenarnya berbagai-bagai cara. Macam mana caranya di sini? Okey, iaitu di antara mediumnya sosial, ceramah, penulisan dan aplikasi. Kemudian bagaimanakah cara pendekatan kita hendak berdakwah? Yang pertama iaitu kita hendaklah bersifat penuh hikmah. Hikmah ni pandai, tahu, berilmu dan bijaksana. Yang pertama kita mestilah berilmu dan bijaksana. Bagaimana lagi hendak berdakwah, memberi nasihat? Bagaimana lagi hendak berdakwah? Memberi nasihat yang baik. Bagaimana lagi hendak berdakwah? Berbahaslah dan menerangkanlah dengan hujah yang tepat. Jadi objektif saya pada hari ini adalah 2 tu saja. Sebenarnya bukan yang bawah ni, penerangan saja. Jadi insya-Allah kita sambung lagi. Saya tak mahu panjang-panjang video. Kalau boleh satu video tu sekadar lebih kurang dalam 6 sehingga 8 minit. Ini mungkin sedikit panjang lah sebab saya beri sedikit penerangan tentang kelas tadi. Jadi untuk ini setakat ini saja dahulu. Insya-Allah bersambung lagi. Wallahu a'lam bishawab. Berjumpa lagi.